Berhormat dapat minta terang. penjelasan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Kepung. Apakah Yang Berhormat Kepung menyedari selain itu mereka barangan yang telah peranti perubatan yang telah sita itu tidak perlu dibayar ganti rugi atau pampasan. Tapi barangan tersebut boleh dikenakan kos bagi memegang atau menyimpan peranti perubatan tersebut oleh pihak berkuasa. Dan kos ini tidak akan dikenakan tanpa mengira sama ada akhirnya ada pendakwaan atau tidak. Jadi saya rasa mungkin Yang Berhormat Kepung boleh beri pandangan berkenaan Seksyen 58 ini. Ya. Ini mengenai pasal 54 58 ya. Pasal 58 memperuntukkan bahawa kos bagi memegang benda yang disita di bawah akta yang dicadangkan sementara menunggu apa-apa prosiding diselesaikan hendaklah menjadi suatu hutang sivil yang kena dibayar kepada kerajaan. Memang satu pasal yang begitu teruk lah tu. Begitu teruk. Mungkin Yang Berhormat Bentong dapat memberitahu kepada Dewan ini bagaimana pasal ini dapat dikuatkuasakan dengan adil. Dengan adil. Minta jelasan oleh Kerai. Yang Berhormat nak ucap. Ya, jelasan. Sebab lepas ini Menteri menjawab. Saya melihat Kepung punya Datuk M. Tua, saya melihat Kepung punya concern mengenai kes-kes di mana syarikat-syarikat ataupun establishment ini ditarik balik pendaftarannya kerana mereka telah pun membawa masuk sebahagian daripada peranti-peranti ini ke dalam negara. Ya, apakah boleh Kepung mencadangkan supaya bagi pihak-pihak yang menjalankan conformity assessment ini dibenarkan ataupun diminta membuat assessment mereka di tempat peranti tersebut dibuat. Contohnya kalau satu peralatan MRI misalnya, ya dibuat di Germany, ya kalau nak bawa masuk mungkin ada masalah kalau di reject. Apakah mungkin dihantar assessment body ini ke sana untuk membuat penilaian, dan kalau dirasakan boleh dibawa masuk barulah disahkan oleh assessment body. Terima kasih. Ini satu cadangan perlu dipertimbangkan oleh pihak kementerian. Walaupun yang MRI dan peranti yang sangat canggih itu memerlukan kepakaran. Memerlukan kepakaran kalau kita hantarkan itu satu rombongan kepada syarikat yang membuat peranti itu, mungkin melibatkan itu perbelanjaan yang besar juga. Adakah Yang Berhormat Bentong kita ada peruntukan sedemikian? Sedemikian untuk mengkaji, untuk memeriksa peranti itu di tempat asal. Sebelum didaftar, dibenarkan, diberi lesen untuk membawa masuk. Ini satu cara lah untuk mengatasi masalah kita ini. Boleh saya mengenai pasal 25 tadi itu. Bolehkah Yang Berhormat Bentong menerangkan itu tindakannya begitu dahsyat dan tidak ada pampasan langsung, itu apakah itu rasionalnya yang diambil oleh pihak kementerian untuk mengadakan pasal seumpama ini. Dan ini yang begitu juga dengan pasal 26 yang serupa, dan
Itu ya, yang serupa juga 40, 29 dah dia pasal 25 dan 36 tu serupa juga. Serupa dengan begitu berat ke atas yang peranti-peranti itu dirampas. Dan untuk pasal 38 bertujuan untuk mengenakan kewajipan ke atas sesuatu establishment untuk memantau keselamatan dan prestasi sesuatu peranti perubatan yang dibuat, diimport, diekspor dan diletakkan dalam pasaran untuk menyediakan suatu sistem pemantauan pasca pasaran. Ini bermakna sudah dimasukkan di dalam negara ini yang bermakna. Sudah dimasukkan ke dalam negara ini. Kalau tidak ada lesen, macam mana dibenarkan masuk? Establishment itu juga dikehendaki supaya memastikan bahawa apa-apa laporan pengawasan mengenai insiden yang memudaratkan dan melibatkan peranti perubatannya dalam pasaran direkodkan dengan sewajarnya dan dinilai sepenuhnya. Dan di sinilah kita hendak tahu kalau dengan kuat-kuasakan undang-undang ini memang mereka tidak dibenarkan membawa masuk. Tidak boleh dibenarkan masuk kalau tidak meluluskan. Ini memang itu saya setuju.